Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu anda semua dalam pelajaran yang ketujuh. Tajuk pelajaran yang ketujuh kita adalah tasrif fi'il madhi mutlaq musbit majhul. Okey. Untuk semua tajuk-tajuk ni saya dah pun huraikan dalam pelajaran yang sebelum ni. Pelajaran bahagian fi'il, asas fi'il rasanya. Ada 6 ke 8 semuanya. Jadi kali kedua tasrif fi'il yang kedua kita akan belajar tentang tasrif fi'il madhi mutlaq musbit majhul. Pelajaran yang ke-6 sebelum ni adalah musbit ma'ruf. Kali ini adalah musbit majhul. Ma'ruf adalah perbuatan yang disebutkan siapa pelaku dia. Manakala majhul adalah perbuatan yang tidak disebutkan siapa pelakunya dan perbuatan itu ditumpukan kepada mangsa perbuatan tu. Ditumpukan kepada mangsa perbuatan tu. Okey? Okey, jadi kita mulakan insya-Allah. Dia macam pelajaran sebelum ni juga, cuma baris dia sahaja yang akan berubah. Okey? Baris dia sahaja yang akan berubah. Sebelum tu kita akan macam pelajaran yang sebelum ni, tasrif fi'il madhi mutlaq musbit ma'ruf juga. Fi'il madhi ni belakang dia tambahan dhamir yang bercantum dengan dia, iaitu dhamir muttasil, dhamir yang bercantum dengan dia, muttasil, dengan connected dengan dia. Sama juga macam fi'il madhi mutlaq musbit ma'ruf, kita akan ambil yang belakang-belakang, kita akan tambah yang belakang-belakang. Untuk madhi, tambahan dhamirnya di belakang. Untuk madhi, fi'il madhi, tambahan dhamirnya di belakang. Begitu juga dengan mudhari' nanti. Kita akan belajar cuma mudhari' nanti akan ada alamat mudhari' dekat depan. Tapi madhi ni alamat dia dekat belakang sahaja. Okay? Untuk mufrad, dia keadaan dia yang asal. Untuk musanna, mufrad muzakkar ghaib, dhamir huwa, keadaan dia yang asal nanti. Musanna akan tambah alif dekat belakang. Jamak akan tambah waw dan alif kat belakang. Yang mana waw ni adalah waw mat. Waw jamak dia adalah waw mat, tidak berbaris. Untuk muannas, mufrad muannas ghaib, dhamir hiya akan tambah ta sukun dekat belakang dia. Ta sukun. Okey, kemudian untuk musanna akan tambah alif. Kemudian untuk dhamir hunna, iaitu jamak muannas ghaib, akan tambah na dekat belakang dia. Nun berbaris fathah, berbaris atas. Kemudian untuk hadir ni, macam yang saya dah cakap sebelum ni, dia akan cantumkan dengan huruf di belakang dhamir itu sendiri. Paling senang nak cam. Kalau anta, dia akan ambil ta. Anti dia akan ambil ti. Antuma dia akan ambil tuma. Antum akan ambil tum. Okey. Anta dia akan ambil, akan cantum dengan ta. Kalau antuma, cantum dengan tuma. Mudah sangat sebenarnya bahasa Arab ni. Cuma dia memanglah complicated. Dia bukan complicated, dia kompleks. Dia banyak perkara. Tapi sebenarnya faham dia mudah. Antum adalah dicantum dengan tum dekat belakang dia. Untuk anti akan cantum dengan ti dekat belakang dia. Iaitu ta berbaris di bawah. Ta berbaris kasrah.
Untuk antuma akan cantum dengan tuma. Untuk antunna akan cantum dengan tunna kat belakang dia. Okey. Untuk ana akan cantum dengan tu. Senang saja kat sini. Ta, ti, tu. Okey. Kemudian nahnu akan cantum dengan na panjang. Okey. Na panjang. Ini kalau hunna, na pendek. Kalau nahnu, na panjang. Baik. Sekarang kita akan bentukkan daripada fi'il madhi menjadi fi'il madhi ma'ruf menjadi fi'il majhul. Okey, sebelum tu, bagi siapa yang ada kitab, boleh buka muka surat 6. Kita masih lagi membahaskan tentang pelajaran saraf dan kita menggunakan kitab Miftahus Syaraf. Jadi boleh buka muka surat 6. Nampak tu? Fi'il madhi mutlak musbit majhul. Okey, kotak dia memang tak sama dengan kotak saya. Kotak saya dah modify sikit. Moga mudah nak faham. Okey. Jadi boleh gunakan buku latihan. Boleh rujuk dekat sini sambil tengok video saya. Dan sambil tu boleh tulis sama-sama dengan saya dekat dalam buku latihan yang saya dah bagi. Kotaknya sama. Okey. Baik. Untuk fi'il madhi mutlak musbit majhul, mari kita baca cara dia. Kat muka surat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Fi'il madhi mutlak musbit majhul. Cara untuk membuat fi'il madhi mutlak musbit majhul ialah pertama, dhammahkan fa fi'il. Okey, kita akan gunakan masdar al-fi'lu juga. Kalau madhi mutlak musbit ma'ruf, fa'ala. Okey, daripada fa'ala dia kata apa? Okey, kita tulis dulu. Fa'ala. Okey. Sebelum ni kita letakkan baris sebelum ni yang asal madhi ni musbit ma'ruf, asalnya fa'ala kan? Jadi untuk menukarkan dia ataupun membentukkan dia menjadi musbit majhul, pertama dhammahkan fa fi'il. Fa fi'il ni fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il kita panggil. Fa ni berada di tempat fa fi'il, ain ni berada di tempat ain fi'il, lam ni berada di tempat lam fi'il. Lepas ni kita akan jumpa fi'il yang contoh kalau daraba, fa fi'ilnya adalah dad, ain fi'ilnya adalah ra, lam fi'ilnya adalah ba. Okey? Dhammahkan fa fi'il ini. Ini fathah kan, baris depan dhammahkan. Itu kita letak dia baris depan. Tukar baris dia jadi baris depan. Daripada fa menjadi fu. Daripada fa menjadi fu. Kemudian cara yang langkah kedua, step yang kedua adalah kasrahkan ain fi'il. Mana ain fi'il? Inilah ain ni adalah ain fi'il. Sebelum ni di berbaris atas, fathah, kasrahkan. Okey. Kemudian yang ketiga, tinggalkan lam fi'il pada keadaan yang asal. Tinggalkan lam fi'il pada keadaan yang asal. Daripada fa'ala menjadi fu'ila. Ini adalah acuan ataupun wazan musbit majhul. Okey? Madhi majhul punya acuan. Pakailah fi'il apa pun, dia perkataan apa pun, bab mana pun dia akan berbentuk macam ni juga kalau majhul. Okey, baik, kita akan sambungkan guna daripada fu'ila ni. Daripada fu'ila kita akan modify. Kita akan ubah sikit-sikit bentuk dia. Dan kita dah pun letakkan dia punya tanda-tanda dhamir dia dekat belakang. Jadi kita sambung sekarang ni. Daripada fu'ila, tulis dekat sini. Fu'ila tambah alif. Okey, tambah alif. Jadi saya tak dapat nak cantum dengan alif ni sebab kalau lam alif ni dia kedudukan ni lain kan. Alif pun sengit. Dia tak dapat cantum dengan ni, jadi saya tulis yang baru. Jadi fu'ila. Fu'ila pendek. Fu'ila panjang 2 harakat. Okay, kita padamkan ni. Kemudian fu'ila.
lu. Jadi fu'ilu. Fu'ilu, panjang dua harakat. Dia waw jamak. Waw tu adalah waw mat. Kemudian fu'ilat, kalau dicantumkan dengan ta sukun ni tadi. Fu'ilat, futihat. Dalam Quran ada futihat kan? Futihat, hatta futihat Ya'juj wa Ma'juj. Okey, kemudian fu'ilat, bila ditambah ta jadi apa ni? Alif ni akan menghidupkan harakat ta ni tadi, bersesuaian dengan alif, menjadilah fu'ilata, panjang. Fu'ilat, fu'ilata, panjang. Kemudian lam ni akan disukunkan dekat sini. Sama juga dengan majhul, cuma yang berbeza daripada fa, fa'il dan ain fa'il sahaja punya baris. Jadi fu'ilna. Okey. Kemudian bermula daripada hunna ni, dia akan sama sampai habis. Okey? Sama. Fu'ilna tadi, kat sini dia akan menjadi fu'ilta. Fu'ilta. Di sini jadi apa? Dia jadi fu'iltuma. Jadi fu'iltuma. Dekat sini jadi apa? Kat sini dia jadi fu'iltum. Kat sini jadi fu'ilti. Kat sini jadi fu'iltuma. Dekat sini jadi fu'iltunna. Dekat sini jadi fu'iltu. Dan akhir sekali jadi fu'ilna. Mudah kan? Mudah sangat sebenarnya. Okey, untuk pelajaran yang ke-6 saya pun lupa nak sertakan terjemahan. Jadi terjemahan ni sebenarnya sama. Kita gabungkan saja makna perbuatan dengan makna pelaku perbuatan. Okey, kalau untuk musbit ma'ruf, dia adalah disabitkan perbuatan itu kepada pelaku. Kalau al-fi'lu maknanya buat, fa'ala dia satu lelaki telah buat. Fa'ala mereka dua lelaki telah buat. Fa'alu mereka ramai lelaki telah buat. Maknanya disandarkan, disabitkan perbuatan itu kepada pelakunya. Kalau majhul, perbuatan itu disandarkan ataupun disabitkan kepada mangsa pelakuan tersebut. Kalau fu'ila, dia satu lelaki telah dibuat, telah dilakukan. Sebenarnya fa'ala telah dilakukan, bolehlah. Okey. Kemudian kalau fu'ila mereka, dia akan terjemahlah elemen ni dulu. Terjemahkan elemen yang pertama, jumlah bilangan musanna ni, terjemahkan musanna dulu, kemudian musanna,
kemudian terjemahkan jantina, kemudian terjemahkan pihak yang keberapa. Bukan. Dia dah akan cantum lah sebenarnya kalau terjemahan kan. Terjemahan dia akan cantumkan pihak yang keberapa dengan jumlah bilangan. Dia dah cantum makna dekat situ. Kalau fu'ila, mereka dua lelaki telah dilakukan. Fu'ilu, mereka ramai lelaki telah dilakukan. Terjemahkan kata ganti nama dulu, kemudian terjemahkan makna fi'il ni tadi, musbit ataupun majhul. Kalau fu'ilat untuk hiya, dia satu perempuan telah dilakukan. Fu'ilata, mereka dua orang perempuan telah dilakukan. Fu'ilna, mereka ramai perempuan telah dilakukan. Fu'ilta, awak satu lelaki telah dilakukan. Boleh tulis terjemahan ni dekat dalam buku latihan yang saya bagi tu. Fu'iltuma, kamu berdua lelaki telah dilakukan. Sebenarnya tak ada beza pun dengan muannas ni. Cuma akan berubah dari segi konteks ayat lah. Kita akan tahulah sama ada lelaki ataupun perempuan. Konteks ayat kita tengok. Fu'iltum, kamu ramai lelaki telah dilakukan. Fu'ilti, awak satu perempuan telah dilakukan. Fu'iltuma, kamu dua orang perempuan, kamu berdua iaitu perempuan telah dilakukan. Fu'iltunna, kamu ramai perempuan telah dilakukan. Fu'iltu, saya, sama ada saya ni lelaki ataupun perempuan, telah dilakukan. Fu'ilna, kami ramai lelaki ataupun perempuan telah dilakukan. Yang mana ramai ni adalah untuk sama ada dua orang ataupun lebih. Jadi kita baca tasrif dia sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tasrif fi'il madhi mutlaq musbit. Kalau kita baca kita sebut muhawarah je lah. Kita tak sebutlah alif lam ni. Kalau kita biasa buat tasrif lah, tapi sebenarnya ni cara belajar lah, bukan cara official ataupun rasminya. Kalau rasminya kita kena sebutlah tasriful fi'il madhi mutlaq musbit majhuli. Nampak macam complicated nak sebut kan, sebab dia bersambung hujung dia. Jadi kita ringkaskan, muhawarahkan dia jadi tasrif fi'il madhi mutlaq musbit majhul alal masdar iaitu menggunakan masdar, kata dasar al-fi'lu. Terjemahan dia buat ataupun melakukan, English dia do. Okey. Fu'ila, fu'ilu. Fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum. Fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Fu'iltu, fu'ilna. Kalau kita nak sebut dengan dhamir dia sekali, huwa fu'ila, huma fu'ila, hum fu'ilu. Hiya fu'ilat, huma fu'ilata, hunna fu'ilna. Anta fu'ilta, antuma fu'iltuma, antum fu'iltum. Anti fu'ilti, antuma fu'iltuma, antunna fu'iltunna. Ana fu'iltu, nahnu fu'ilna. Panjang. Nahnu fu'ilna. Baik, dalam pelajaran ni saya akan terangkan asas sahaja dulu. Lepas ni kita akan masuk dalam bab pula. Fi'il madhi ni dia ada bab Fi'il madhi ni dia ada bab-bab dia. Kalau dan bab-bab tu ketara pada akan nampak dia punya perubahan baris, acuan baris dia adalah pada ma'ruf. Okey, kalau fa'ala dia ada bentuk lain, dia ada bab lain, dia ada bentuk fa'ila iaitu sami'a, hamida. Dia tak menggunakan fa'ala, dia tak guna semua baris fathah. Ain fi'il ni berbaris bawah, berbaris kasrah. Ada yang ada lagi karuma, fa'ula, dia punya wazan dia lain. Okey, nanti kita akan belajar dalam pelajaran yang seterusnya, tapi pelajaran kali ni saya menerangkan dulu tentang asas bentuk fi'il madhi. Akan datang ni saya akan kongsikan dengan anda asas bentuk fi'il mudhari'. Lepas tu kita akan belajar tentang bab-bab fi'il. Okey, bab-bab fi'il. Dia akan huraikan kat dalam tu, bab ni fi'il madhinya akan datang dalam wazan dia begini. Ain fi'il akan baris apa dan mudhari'nya akan baris apa, memang dah tetap. Okey. Tapi sebenarnya ini adalah isti'dad lah dari segi kita punya
persediaan, maknanya kita tahu asas dia, kita tahu asal dia, kita tahu sumber dia. Ala kulli hal, bila kita nak buat ayat nanti, kita akan rujuk pada kamus. Kita akan rujuk pada kamus, yang mana dalam kamus dah dituliskan baris dia. Kalau guna kamus Oxford, dia tak tunjuk baris mudhari' dia. Mungkin tunjuk baris mudhari' dia, tapi dia tak tunjuk masdar dia. Kalau kamus Dewan, dia akan tunjuk madhi dia punya baris, mudhari' dia punya baris, dan juga masdar dia. Okey? Contoh kalau kita nak buat guna perkataan makan, saya tak suka contoh makan. Bukan tak suka apa, sebab dia ada huruf illah. Kat situ akan jadi lain sikit. Contohnya ambil perkataan pukul. Pukul. Madhi dia daraba, mudhari' dia nanti yadribu. Ada nasara yansuru pula, lain bentuk dia. Jadi bila kita nak gunakan, kita boleh bentukkan daripada bentuk yang dah ada dalam kamus tu, tapi kita kena tahu juga asal berasal dia. Jadi insya-Allah lepas saya dah terangkan tentang 5 bab nanti, bukan 5 bab, dia ada tambahan lagi. Kemudian bab-bab madhi dan mudhari' ni, lepas habis mudhari', lepas tu kita akan masuk lagi dalam wazan dia dari segi huruf asalnya. Lepas tu insya-Allah kita akan mula buat latihan. Kita akan cuba bentuk sikit demi sedikit ayat-ayatnya. Okey? Jadi untuk anda yang betul-betul nak belajar bahasa Arab, 2 perkara. Okey? InsyaAllah saya akan ada di sini untuk berkongsi ilmu bahasa Arab ni secara online, mana anda boleh tengok banyak-banyak kali, boleh buat ulangan, boleh buat muzakarah lagi, tak ada bayaran. Cuma ada 2 perkara. Yang pertama, mesti kena dapatkan set kitab. Set kitab ni kena dapatkan. Okey? Walaupun saya ajar dekat sini, kena ada kitab rujukan ni. Boleh? Baik, kita ada kitab Nahu, kita gunakan kitab Miftahul Dhamir, dan Saraf kita gunakan kitab Miftahul Syaraf. Jangan risau, kedua-duanya adalah berbahasa Melayu, terjemahan bahasa Melayu, cumanya tulisan ni adalah Jawi. Okey, tak ada masalah, insya-Allah. Dan saya bagi sekali buku latihan. Okey, buku latihan ni insya-Allah saya akan spend satu masa yang lain untuk kita buat latihan ni sama-sama. Okey, ni latihan untuk tasrif ni anda boleh tuliskan sekali masa saya terangkan dalam pelajaran, boleh tulis terus dekat dalam buku latihan. Dan insya-Allah lepas kita dah habis, yang saya cakap tadi tu, kita dah habis belajar sampai ke bab-bab madhi dan mudhari' tu, kita akan belajar cuba buat bentuk beberapa ayat. Saya akan bagi depan dia sikit, kemudian saya akan minta anda tukarkan sendiri mengikut apa yang anda faham. Jadi itu yang pertama. Pertama, tolong dapatkan set kitab ni, beli sekali pakai seumur hidup. Yang kedua adalah join group Telegram saya. Join group Telegram saya supaya nanti kat dalam tu kalau kita ada buat kelas online, maksud saya kelas online tu macam kita akan gunakan Google Meet. Okey, untuk sama-sama buat kerja masa tu, bertanya soalan ataupun saya tanyakan soalan, kita boleh buat kerja sama-sama supaya saya boleh follow up semua orang yang betul-betul nak belajar bahasa Arab ni. Saya nak pastikan yang anda belajar bahasa Arab ni sampai faham. Okey, orang yang hebat, dimulakan sesuatu, buat dengan terbaik sampai selesai. Dan sekarang ni saya bagi anda semua pelajaran memang percuma, tak ada kenakan apa-apa yuran pun. Jadi tolong hargai peluang yang Allah Ta'ala bagi ni. Belajar dengan sungguh-sungguh sampai anda faham bahasa Arab ni, boleh mahir bahasa Arab ni, dan boleh faham Al-Quran, hadis. Bila baca doa boleh faham makna, bila baca Al-Quran boleh faham makna, dalam solat boleh faham makna, boleh lebih khusyuk lagi. Moga-moga anda dapat manfaat dan saya dapat manfaat, kita sama-sama semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekiranya anda ada soalan, boleh nyatakan soalan anda dekat ruangan komen di bawah, dan saya akan letakkan link untuk pembelian tempahan kitab-kitab tu tadi dekat description. Boleh check di description di bawah, dan juga boleh tengok sekali dekat komen. Saya akan pin dekat komen cara nak buat pembelian ataupun nak tempah kitab ni. Jadi sekiranya ada soalan, boleh drop komen dekat bawah, ataupun boleh follow saya dekat Facebook, Ustazah Atikah Hana Mission Official, Instagram, boleh DM, boleh PM soalan-soalan yang berkaitan dengan bahasa Arab,
Dan juga saya ada kongsikan sekali perkongsian Quran dan hadis, boleh mendapatkan sikit inspirasi, manfaat kan. Jadi kalau anda faham bahasa Arab ni, lagi seronok nak faham Quran dan hadis tu tadi. Baik, sampai di sini kelas kita untuk pelajaran yang ke-7, tasrif fi'il madhi mutlak musbit majhul. InsyaAllah bertemu dalam pelajaran yang berikutnya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tergurih hati sesiapa, tersalah sampai maklumat dan sebagainya. Sekiranya ada kesilapan ataupun ada salah faham, boleh mesej saya untuk teguran, untuk komen, supaya saya boleh tambah baik lagi penyampaian saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Atikah, guru bahasa Arab anda. Ma'assalamah wa ilal liqa'.